Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, apa khabar semua? Jadi hari ni saya buat live di rumah je kerana yalah hari ni cuti kan. Jadi saya pun sambil kita duduk rumah kita buat live tentang penceritaan kisah-kisah surah Al-Lazim, surah-surah lazim yang kita selalu baca, dan untuk kita faham tentang kelebihan dan kefahaman apa yang nak disampaikan dalam setiap surah-surah yang selalu kita baca. Baik, sebelum ni saya dah ajar kita telah belajar mengaji tentang surah Al-Adiyat. Tetapi tak sempat nak penjelasannya. Jadi hari ni saya menjelaskan bahagian surah Al-Adiyat. Bagi sesiapa yang ada Quran, boleh buka dan kita semak sama-sama surah Al-Adiyat. Apa maksud surah Al-Adiyat, tuan-tuan? Baik, surah Al-Adiyat ialah surah yang dinamakan sebagai kuda perang ataupun senjata ataupun anugerah Allah bagi kepada manusia yang pada zaman dahulu, zaman Rasulullah, zaman sebelum Rasulullah, antara barang yang berharga ialah kuda perang. Kerana apa? Kuda perang ni dia punya kehebatan dia mampu menghancurkan segala sesuatu. Macam sekarang ni kita ada bahagian tentera, kita ada kereta kebal, kita ada senapang, pistol, kita ada kereta perisai dan sebagainya. Jadi kalau zaman dulu, yang bahagian perisai-perisai ini ataupun bahagian yang orang gerun, kuda perang. Okey, jadi surah Al-Adiyat menceritakan tentang kelebihan ataupun anugerah Allah kepada manusia yang banyak manusia tidak bersyukur terhadapnya. Okey, mari kita baca bersama surah Al-Adiyat. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Okey, apa maksud wal 'adiyat? Okey, saya dah sebut sebelum ni, jika ada perkataan waw, permulaannya bunyi waw seperti wal 'asri, wal 'asr, wal 'adiyat, wal tini, wal zaitun. Terima kasih kepada baru join Muhammad bin Ruslan dan Kak Lily. Terima kasih Kak Lily kerana join dalam pengajian kita tentang surah-surah lazim untuk kita dapat kefahaman dalam Al-Quran. Baik, saya menceritakan tentang surah Al-Adiyat. Jadi surah Al-Adiyat merupakan menceritakan tentang kuda perang. Kuda perang ni guna untuk berperang, menggempur, menyerang, merobohkan segala sesuatu yang di hadapannya. Seperti kemah, biasanya orang menyerang di bahagian pangkalan musuh, markas musuh, menyerang, hendak. Itu guna kuda perang. Suka menyerang secara mengejut. Susah nak tumpaskan kuda ni kerana dia terlalu ramai. Kalau kita manusia, perlukan 5 atau 6 orang untuk menumpaskan seorang tentera berkuda. Waalaikumsalam Kak Lily. Minta kita sebarkan manfaat dengan cara kita share kepada ramai orang untuk ramai lagi faham tentang penceritaan surah dan ramai boleh membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kerana bila anda faham, anda akan dapat khusyuk, dan automatik bila anda khusyuk, tajwid bacaan anda akan jaga kerana anda faham. Seperti orang yang faham baca surah Al-Fatihah, dia akan jaga setiap kata-kata dia, setiap dia punya lahjah huruf dan setiap maksud Al-Fatihah tu. Seperti kita tengok orang yang Imam Mekah sebagainya, mereka menangis kerana mereka faham apa benda yang mereka baca. Jadi mereka baca takkanlah salah tajwid je sebab mereka faham. Baik.
Wal 'adiyati dhabha. Jadi wal, demi. Wa, merujuk wa ialah demi, iaitu sumpah ataupun aqsam. Allah bersumpah dengan segala sesuatu. Jadi bila Allah bersumpah dengan segala sesuatu, maksudnya benda tu besar, benda tu sangat berat, benda tu perlu ada fokus, perlu kita fokus benda tu dan perlu ambil berat. Jadi wal 'adiyati dhabha, apa maksud? Demi kuda perang yang berlari kencang. Terima kasih Luqman Hilmi kerana like baru ni. Tahniah Luqman Hilmi kerana anda berwalimatul urus. Nanti dah buat kenduri, jemputlah saya ya. Dengan ahli keluarga, insya-Allah. Kita nak mengelak daripada wabak ni kan, tu yang kita tak buat apa nama kenduri dan sebagainya, betul. Jadi tahniah Luqman Hilmi, dia kawan saya. Dia seorang yang hebat juga. Dia belajar di Mesir dengan saya, menghafal Al-Quran sama. Tak sangka dia dah berkahwin dah sekarang. Alhamdulillah, semoga rumah tangganya kekal dan aman sentosa dan kekal hingga berketurunan anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Baik, kita sambung ayat yang pertama. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang. Wal 'adiyat, demi kuda perang. Dhabha, yang berlari kencang, termengah-mengah. Okey, sebenarnya macam ni. Wal 'adiyati, dia tak sebut kuda, dia sebut macam ni. Demi yang berlari kencang. Demi yang berlari kencang, dhabha, termengah-mengah. Dia berlari kencang dan termengah-mengah. Jadi ulama yang mentafsirkan kuda perang, supaya kita mudah faham. Dalam Al-Quran, dia sebut demi yang berlari kencang dan termengah-mengah. Jadi ulama mentafsirkan bahawa yang berlari kencang termengah-mengah, binatang apa lagi selain kuda? Betul. Jadi pada zaman dahulu, kuda yang jenis termengah-mengah ni kuda perang. Dia berlari seperti nak bunuh orang macam tu. Kalau kita tengok orang tengah bengang, orang tengah marah, kan, kita tengok orang tengah marah kan, kita akan nampak dia macam ni. Kita akan nampak hembusan nafas dia. Nafas dia macam tak betul. Dia akan rasa nak hentam, nak tumbuk muka orang. Itu keadaan orang yang tengah bengang. Kuda perang, dia sentiasa dalam keadaan yang cergas, sentiasa dalam keadaan yang siaga, siap siaga. Apa kehebatan kuda perang ni? Bila ada musuh di sebalik bukit, ini apa ni? Saya dengar penceritaan daripada ustaz dan syekh-syekh Arab dan abang saya yang belajar di Syria menceritakan tentang kehebatan kuda perang ni. Kuda perang ni, kehebatan dia dapat cam ada musuh di sebalik bukit. Contoh dia berjalan kat gurun kan, biasa gurun, jalan. Biasanya rombongan perdagangan, dia akan rombongan kan naik unta kan, banyak barang dagangan, dia akan dikawal oleh pengawal yang menaiki kuda perang. Kenapa kuda perang perlu ada dalam rombongan perdagangan? Anak kali Daniel Luqman pun tengah mendengar sama. Ya. Terima kasih anak kali ni. Jadi kita dengar sama-sama cerita tentang kuda perang ni. Menarik ini. Budak-budak suka tentang cerita ni. Jadi apabila ada musuh di sebalik gunung yang sembunyi, yang nak menyerang hendak rombongan perdagangan, kuda perang tu jadi tak betul, dia jadi sawan, dia jadi tak betul, dia gila kejap, dia akan lompat pacak wili, dia akan berdengus dan menjatuhkan tuannya di atas kuda. Itu dia punya agresif dia. Tapi kalau kuda biasa dia tak macam tu. Kuda perang dia tak betul, dia dapat rasa ada benda yang nak menyerang hendak. Tu kuda perang, kehebatan dia. Jadi ini merupakan anugerah Allah yang terbesar. Anugerah Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Bukan senang kuda perang ni nak dijinak. Tetapi manusia boleh jinakkan dan digunakan untuk peperangan. Dan digunakan untuk mengawal situasi. Itulah kuda perang. Jadi wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang dan termengah-mengah. Kuda perang yang berlari kencang termengah-mengah. Fal muriyati qadha. Apa maksud fal muriyati qadha? Dan kuda yang memercikkan bunga api. Yang memercikkan bunga api. Ulama mentafsirkan memercikkan bunga api tu, munculnya bunga api tu bukan bunga api yang budak-budak main hari raya tu, tak. Bunga api tu dia terpercik disebabkan pukulan kaki kuda tu. Kaki kuda perang tu, orang yang bela kuda,
menunggang kuda, dia akan letak sepatu besi ataupun kalau kita punya sandal lah, slipper. Kuda pun ada slipper juga. Slipper dia besi. Jadi besi tu bila berlaga dengan pasir, padang pasir mesti ada batu. Batu-batu kecil. Jadi bila berlaga dia akan berapi. Berapi tu tak nampak di waktu siang. Dia nampak pada waktu malam. Memang cantik dan nampak garang. Kuda berlari, kita nampak api di percikan bawah kaki dia. Bila dia berlari kat padang pasir, bukan setakat debu je terbang, seolah-olah kaki dia macam berapi. Berlari, nampak api. Itu dia punya percikan. Nak tunjuknya, kuda ini sangat-sangat cergas dan dia punya agresif dia tu. Kuda biasa tak macam tu. Kuda perang dia memang hentakan kaki dia sangat-sangat kuat. Dan jika tendang orang sekali boleh mati. Kita dapat perbezaan ya, kuda perang dengan kuda biasa. Kuda perang dia, kita nampak badan dia lebih tegap, besar dia lebih lagi daripada kuda biasa, dan dia punya otot dia lagi besar. Itu dia punya kuda perang punya sifat. Rambut dia lagi panjang dan tebal, dan dia lagi kepala lagi besar dan ganas. Itu kuda perang. Jadi dia berlari memercikkan bunga api. Falmuriyati qadha. Kuda memercikkan bunga api dari pukulan kakinya. Maksudnya dia berlari sangat-sangat kencang. Okey. Falmughirati subha. Dan kuda yang menyerang. Okey. Falmughirati subha. Maksudnya dan kuda yang menyerang pada waktu pagi. Subha maksudnya apa tuan-tuan? Subha. Asal perkataan sabaha, subuh. Subuh bermaksud waktu subuh. Waktu subuh. Kuda ni, tentera berkuda, ayat ketiga disebut, dan kuda yang menyerang secara tiba-tiba pada waktu subuh. Okey, saya nak terang. Biasanya tentera berkuda ni, dia suka menyerang hendap. Apa maksud hendap, tuan-tuan? Hendap ni bermaksudnya mengejut. Orang tak ready apa dah kena attack. Itu hendap. Biasa orang Melayu zaman dulu biasa buat penyerangan hendap ni. Sebab kita kekurangan senjata tradisional. Orang Portugis dia punya senapang, British dia punya pistol. Jadi kita tak boleh lawan berdepan. Jadi orang Melayu dulu, dia guna kaedah hendap untuk menang. Sebab tu kita nampak sejarah ni, kadang-kadang Dul Said berjaya menang lawan British nak takluk Nanning. Banyak. Saya boleh je cerita pasal sejarah Melayu, tapi kita tentang Surah Al-Adiyat. Jadi orang Melayu dulu dia suka menyerang hendap untuk kalahkan tentera British ni. So, orang Melayu dia ada kemahiran panjat pokok, panjat tu ready nak panah daripada atas. Orang British ni dia tak tahu selok-belok kawasan. Jadi biasanya penyerang hendap ni ialah orang yang duduk di kawasan dia, dan orang yang datang menyerang tu orang yang dapat tempat lain. Dia tak biasa tempat orang tu. Jadi orang yang bertahan biasanya dia akan menyerang hendap. Macam kaedah orang Melayu, dia menyerang, dia ada hendap daripada arah pokok, arah tempat sembunyi, arah semak. Sebab kita kawasan hutan. Zaman dulu padang pasir nak menyorok kat mana? Nak korek tanah tak ada. Dia menyorok di sebalik bukit. Daripada jauh, bukit jauh kan. Padang pasir luas. Jadi mereka menyerang menggunakan kuda. Mereka berperang seperti Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni, dia punya favourite dia, antara strategi dia boleh menang lawan dengan tentera Rom. Dia masuk peperangan 100 peperangan rasanya. Tak pernah kalah. Antara strategi dia ialah menyerang pada waktu malam. Menyerang hendap. Strategi Khalid Al-Walid apa dia? Menyerang pada waktu pagi. Subuh, gelap gelita. Dengan menggunakan kuda perang. Tentera berkuda yang ramai tu menyerang secara hendap di kawasan markas musuh. Yang mana musuh tengah tidur lena. Tengah tidur, nyenyak dalam kemah masing-masing. Cuba bayangkan kemah perkemahan. Tuan-tuan pernah perkemahan mungkin waktu sekolah dulu. Kemah tu, yang kemah-kemah macam tu je kemah orang-orang dulu. Dia rempuh oleh tentera berkuda, apa jadi? Macam tu keadaan. Jadi, Surah Al-Adiyat ni menceritakan tentang penyerangan kuda perang ni, favourite dia suka serang hendap. Menyerang pada waktu pagi. Itu dia punya mengejutnya. Dan ramai dan kaedah penyerangan ini sangat-sangat berkesan. Ia dinamakan penyerangan gerila. Menyerang sehingga hancur kawasan markas musuh. Musuh tak ready. Itu adalah teknik untuk mengalahkan musuh secara senang, mudah. Jadi Allah bersumpah tentang apa kelebihan yang Allah bagi dekat manusia.
Falmughirati subha, menyerang secara hendak tiba-tiba pada waktu pagi. Okey. Seterusnya, fa'atharuna bihi naq'a. Apa maksud dia? Sehingga menerbangkan debu. Jadi kita dah sedia maklum kuda ni, padang pasir ni kawasan yang berpasir. Jadi bila kita berlari pun kita akan nampak kesan daripada kita berlari, debu akan naik, debu akan terbang. Itu konsep bila kita berlari di padang pasir. Kalau kita berlari dekat rumput tak ada debu. Jadi kalau anda berlari pun debu dah terbang. Ini kan kuda. Kuda berlari memang kita tengok asap naik macam sangat ganas, sangat-sangat seram. Itu pun seekor kuda. Kalau bayangkan tentera berkuda yang penuh satu bukit padang pasir tu, berlari sama-sama, menyerang sama-sama, macam mana keadaan pasir naik tu, sampai gelap langit, sampai ini siang, tiba-tiba sampai sana malam. Bukan malam, gelap. Seperti asap, gelap. Bukan sebabnya gelap, kita nampak macam ribut. Kita tengok dia ribut. Padahal itu kuda, tentera berkuda. Mereka berlari sampai menerbangkan debu-debu, menutup cahaya matahari. Sehingga nampak gelap, nampak seram. Kalau anda pernah tengok cerita-cerita tentang dekat apa nama ni, cerita Bilal contohnya, tengok dia punya cerita langit sangat gelap ketika kuda tentera berkuda datang. Sangat seram sebenarnya pada zaman dulu. Bukan sekarang je. Sekarang kita tengok tentera datang, mungkin berasap sikit kan, asap-asap kau terbang semua. Zaman dulu pada asap debu. Kuda berlari menerbangkan debu. Ingat Allah nak tunjuknya apa yang Allah cerita dalam surah dalam Al-Quran ni, semuanya hebat-hebat belaka. Semua hebat-hebat belaka. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Jadi orang gerun tengok keadaan yang macam tu, debu, berasap. Bila orang tengok dari jauh, ada tentera nak datang nak menyerang ke tempat kita. Padahal kuda jauh lagi. Tentera berkuda 56 km lagi. Dah nampak dah gelap langit. Bumi bulat. Padang pasir dia bulat juga. Dia macam laut. Kita nampak laut kan. Kita hujung jauh mata memandang. Kita tak nampak pun tentera berkuda tu. Tapi kita dah nampak langit dah gelap. Langit asap. Orang dah tengok, okey, ada orang nak serang kita punya kota. Get ready semua kumpul depan kota atau tutup pintu kota, sedia nak bertahan. Itu kaedah zaman dulu. Jadi seterusnya, fawasatna bihi jama'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini favorite kuda perang. Biasa kuda perang ni diguna untuk rempuh. Bila rempuh, berbum, terbelah kumpulan, seolah-olah seperti kita tengok cerita Khalid Walid yang dia rempuh tengah-tengah musuh. Musuh ni dia suka kumpulan ramai, dia suka pegang perisai, bertahan. Jadi apa benda yang boleh kalahkan tentera berjalan kaki ni, yang perisai ni kan, kita tengok tentera salib dia bawa macam tu, dia macam kebal lah kononnya, tapi sebenarnya bila rempuh kuda hancur tu, terbelah dia punya kumpulan tu. Jadi kuda perang ni dia punya kelebihan, dia menghuru-harakan keadaan. Dia merempuh ke tengah musuh keadaan dia. Dia bila merempuh tengah-tengah, bila rempuh kuda ni terajang saja, semua perisai tu manusia pun melayang. Kuda kuat, dia terajang manusia melayang. Jadi bila dalam keadaan huru-hara tu, itulah kesempatan untuk orang yang penunggang kuda tu penggal kepala orang-orang yang tengah kelam kabut, yang tengah tercari-cari perisai dia tercampak mana. Bong, kepala dah cabut, dah kena kepenggal. Itu kelebihan dia. Kita belajar step-step. Tapi tentera berkuda ni kelemahan dia apa? Kelemahan dia adalah tentera panah. Tentera pemanah. Tarik tu. Siapa yang minat pemanah tu? Favorite anda, siapa yang minat tentera pemanah? Anda bukan anda pengecut, anda tak turun perang, tapi anda ni kelebihan tentera pemanah ni, dia mudah menumpaskan tentera berkuda. Tetapi tentera pemanah dia lemah dengan tentera berjalan kaki. Kenapa? Sebab tentera berjalan kaki pegang perisai. Tentera berkuda tak ada perisai sebab dia nak tunggang kuda. Nabi bawa pedang. Itu saya kata tentera berkuda ni sesuai kaedah penyerangan. Tentera berjalan kaki kaedah pertahanan. Penyerang pemanah kaedah serang hendaplah lebih kurang, panah. Jadi dia berpusing dekat sini. Panah kegunaan dia menumpaskan tentera berkuda.
Tentera berkuda kegunaannya menumpaskan tentera berjalan kaki. Tentera berjalan kaki kelebihan dia menumpaskan tentera pemanah. Sebab pemanah tak boleh attack tentera berjalan kaki sebab dia ada perisai. Dia kemudian dekat. Jadi tentera pemanah dia kalah dengan. Itu pandai. Orang yang jadi panglima perang dia perlu pandai main situasi benda ni. Sebab kaedah peperangan hanya ada 3 zaman dulu, bukan sekarang. Sekarang macam-macam dah. Military lah, apalah, jet, pejuang, kapal, darat, laut, macam-macam sekarang kan. Zaman dulu 3 je. Dia punya kategori batalion, kumpulan pemanah, pasukan pemanah, pasukan berjalan kaki dan pasukan berkuda. 3 benda ni je. Jadi Khalid Walid dia main 3 benda ni je nak susun nak lawan tentera Rom. Itu kaedah dia zaman dulu. Jadi ini merupakan kelebihan yang Allah bagi dekat manusia. Allah bagi dekat kita. Allah bagi kat manusia. Kita boleh kaitkan situasi kuda perang ni dengan apa yang kita ada sekarang. Jadi Allah kaitkan situasi kuda perang ni sebab dulu, orang dulu bangga dengan kuda perang dia. Bangga dengan apa tentera perang yang dia ada. Aku ni hebat berlawan. Kuda aku sangat cergas. Apa kehebatan dia, banyak orang kehebatan pahlawan ni adalah antaranya kuda perang dia. Kuda perang dia sangat-sangat laju, cergas. Jadi Allah sebut dekat ayat surah Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanud. Jadi Allah dah bagi semua yang engkau nak ni. Kehebatan kuda. Sebab kuda perang ni mahal sebenarnya. Kalau kita tengok sekarang, kuda berapa ribu harga. Mahal. Kuda perang lagi lah. Kalau rasa sekarang nak dekat berjuta pun ada kuda. Lagi mahal daripada harga kereta. Kalau kuda perang lagi lah. Jadi zaman dulu mahal juga. Jadi orang yang dapat beli kuda perang ni, dia sangat-sangat kaya lah. Jadi Allah dah bagi anugerah pada manusia Allah. Tapi manusia tak reti bersyukur. Allah dah sebut dalam ayat ke-6. Innal insana li rabbih lakanud. Apa maksud dia? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ingkar di sini maksudnya apa? Ingkar maksudnya ialah tidak bersyukur. Ingkar di sini maksudnya tidak bersyukur. Ni anak saudara. Comel dia. Anak Sulaiman. Abang saya punya. Jadi saya buat live kat rumah dia. Saya buat live dekat sekolah, dekat pejabat sebab tak nak diganggu. Tapi hari Ahad ni saya buat di rumah sajalah. Okey. Jadi manusia ni tak reti bersyukur dengan apa yang dia ada. Saya dah cakap cara kita bersyukur dengan cara kita. Saya dah jelaskan dalam surah At-Takatsur, surah Al-As, surah Al-Adiyat. Yang mana kita nak bersyukur, kita perlu, cara kita bersyukur ialah dengan cara kita tingkatkan diri kita. Kita perbaiki kehidupan kita. Kita sentiasa upgrade diri kita. Itu cara kita bersyukur. Dengan cara kita solat, kita jaga kita punya tiang agama. Bila kita solat, kita sentiasa beristikharah. Kita solat istikharah, kita sentiasa solat sunat, kita solat fardu, jaga semua bahasa. Dan bila kita jaga solat, kita perlu jaga 3 rukun. Rukun qauli antaranya, rukun fi'li, rukun qalbi. Jadi kalau Al-Quran bacaan pun hancur, maksudnya anda tak jaga semua tu. Anda punya solat tak jaga, maka anda seperti tidak bersyukur dengan Allah. Itu maksudnya. Kita tengoklah zaman sekarang. Berapa ramai je orang yang solat. Kita tengok. Luqman jawab tadi, ingkar itu tidak bersyukur. Ya, ingkar itu tidak bersyukur. Ya, betul Luqman. Innal insana li rabbih lakanud. Jadi manusia ini sangat ingkar, iaitu tidak bersyukur pada Tuhannya. Dia tidak meng-upgrade diri dia, kehidupan dia. Dia tidak pernah memberi manfaat kepada orang lain. Dia tak pernah membantu orang lain. Itu maksudnya bersyukur. Bersyukur ialah kita sentiasa menolong orang lain supaya jadi macam kita. Kita sentiasa jaga hubungan kita dengan orang lain. Syukur ialah hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan dua benda ni. Okey, boleh. Jadi Allah dah sebut manusia ini adalah sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Maksudnya apa? Maksudnya satu hari nanti manusia akan dia akan saksikan keingkarannya di akhirat kelak. Dan sesungguhnya dia manusia akan mengakui keingkarannya pada akhirat kelak. Dekat akhirat kelak akan ditayangkan segala apa yang kita buat di dunia. Kita akan diserahkan buku amalan, sama ada di tangan
Yamin atau shimal, kanan atau kiri. Jadi apa benda yang kita buat kat dunia akan ditayang di akhirat kelak. Jadi bila kita dah nampak semua yang kita buat, dah nampak kita ni tak takabur, tak bersyukur kepada Allah, baru kita akui. Sebab apa kita akui? Sebab waktu tu mulut kita dikunci. Yang akui siapa? Yang akui tangan, kaki, badan, telinga, semua tu bercakap. Jadi itulah kita akui. Sebab mulut ni dia menipu. Jadi kalau kita tengok adalah hadis Nabi pun ada sebut, mulut kita tak boleh bercakap, semua anggota kita bercakap apa yang kita buat. Jadi yang kantoi kan semuanya anggota badan kita, bukannya kita. Kita ni mulut, otak suka menipu. Okey, jadi kita manusia pada akhirat kelak dia akan mengakui segala yang keingkaran yang dia buat pada di dunia. Okey, seterusnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Okey, maksudnya dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya berlebihan. Maksudnya sebahagian ahli tafsir menerangkan bahawa manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta sehingga menjadi bakhil. Okey, di sini maksudnya okay, saya masuk balik cerita tentang kuda perang. Kuda perang ini merupakan anugerah Allah yang terbesar sehingga manusia tak bersyukur kepada apa yang diberi kepadanya. Jadi bila dia dah ada banyak harta, seperti kuda, Allah sebut kuda ni sebagai satu pemisalan dalam banyak harta-harta lain. Tapi antara yang zaman dulu kelebihan dia, kuda perang ni selain daripada dia ada, dia boleh guna untuk dia hancurkan orang lain. Itu kelebihan. Jadi bila manusia ni dia dia kuat sangat cinta kepada harta, dia akan jadi bakhil. Apa maksud bakhil? Kedekut. Bila dia cinta sangat harta banyak-banyak, dia tak mahu memberi manfaat kepada orang lain. Dia tak nak bantu orang lain supaya jadi macam dia. Maksudnya bila kita banyak harta, dua konsep sebenarnya. Kita ni boleh jadi kaya disebabkan dua benda. Satu, sebab kita kumpul dan kita tak nak bagi orang lain. Kita kumpul. Buat konsep lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Boleh jadi kaya, betul? Tapi itu kaya dalam keadaan bakhil. Yang kedua, kita kaya sebab kita bantu, kita keluar lagi banyak duit. Kita kaya, kita keluar lagi banyak. Dapat duit, kita keluar, kita sedekah, kita bantu orang lain. Kita memberi manfaat kepada orang lain. Apa yang kita ada ilmu, kita belajar ilmu, kita ada ilmu elektrik, kita ada ilmu buat popiah, kita ajar kepada orang lain untuk buat. Kita ada ilmu buat motor, kita ada ilmu mengaji, kita menyebarkan kepada orang lain. Kita ada ilmu membuat sos perap dan sos sebagainya. Kita akan mengajar kepada orang lain. Kita tak kerekut. Itu maksudnya kita memberi manfaat kepada orang lain. Pandai buat roti canai, Pak Ustaz sebagainya. Kita memberi manfaat kepada orang lain. Kita mengajar kepada orang lain, dan kita sentiasa membantu orang lain untuk jadi seperti kita. Jadi itu maksudnya kita tak bakhil, kita tak kedekut. Bukan kedekut di sini hanya harta saja. Kita sentiasa memberi manfaat kepada ramai orang. Jadi manusia ini banyaknya dia mengumpul harta dan dia tak nak bagi kat orang lain. Dia mengumpul ilmu dan dia tak nak bagi kat orang lain. Dia tak nak cerita kat orang lain tentang. Itu maksudnya bakhil. Orang yang bakhil, dia tak akan duduk lama kat atas. Dia akan naik. Saya kata, orang akan naik disebabkan dua konsep ini, iaitu satu dia memberi manfaat kepada orang lain, satu dia tak bagi manfaat kepada orang lain. Dia naik juga. Tapi dia akan jatuh balik. Dia tak akan naik dan maintain. Orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, dia sentiasa membantu orang lain, dia akan sentiasa naik, tak turun-turun. Dia naik je. Sebab apa saya kata macam tu? Sebabnya bila dia sentiasa menolong orang lain akan pandang tinggi kepada dia. Itu konsepnya. Saya dah terang benda ni dekat surah Takasur dan surah Al-As. Jadi itulah maksudnya dalam ayat yang ke-8. Jadi kita masuk ayat ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Okey, maksudnya apa ayat sini? Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Maksudnya apa? Maka tidakkah dia mengetahui apakah apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Apa yang dalam kubur dikeluarkan? Terima kasih kepada yang baru join. Minta kita memberi manfaat kepada ramai orang dengan cara kita share
kepada lebih ramai orang, kerana boleh jadi orang yang kawan-kawan kenalan anda merupakan fokus yang kami nak bantu. Kemungkinan anda sudah faham bahagian-bahagian surah ini. Jadi kita nak fokus pada orang yang nak belajar, orang yang nak upgrade dia punya ilmu tentang baca Quran. Jadi saya akan buat tadarus 7 pagi dan 10 malam. Saya pagi tadi pun dah buat. Kalau tuan-tuan tengok dalam live saya pagi tadi, saya dah buat. Saya akan buat sehari 3 kali live. Satu tadarus. Tadarus tak ada penjelasan ya. Tadarus kita hanya membaca. Hanya lepas maghrib saja saya buat penjelasan untuk bahagian surah Lazim. Dan selepas isyak nanti, selepas isyak 10 malam nanti, saya akan masuk balik bahagian tadarus. Kita akan sambung. InsyaAllah kita akan khatamkan 1 bulan 30 juzu. Lepas kita akan masuk bulan seterusnya, kita khatam lagi. InsyaAllah. Bila kita hidup ni dengan Al-Quran saja, insyaAllah kita akan diberkahi hidup kita. Kita bantu lagi ramai orang. Tak perlu nak sentiasa nak berbayar, kerana kita ni nak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi dengan cara kita bagi free saja supaya ramai lagi minat. Terima kasih kepada yang baru join. Minta kita beri manfaat dengan cara kita share kepada ramai orang. Okay, saya nak jelas ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang dalam kubur dikeluarkan? Apa maksud dalam kubur dikeluarkan? Dalam kubur ni akan keluar bila kubur ni akan keluar? Keluar apa? Zombie ke? Tak. Keluar pada akhirat kelak, pada tiupan sangkakala yang kedua. Semua kubur akan bangkit serentak selepas tiupan sangkakala kedua. Semua akan bangkit dan datang berarak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak serentak, berjalan sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Macam itulah keadaan manusia bangkit dalam kubur serentak lepas tiupan kali kedua tu. Tiupan kali pertama menghancurkan seluruh alam. Tiupan kali kedua membangkitkan seluruh alam, membangkitkan semua penghuni dunia dan penghuni dunia lah. Penghuni lain ada ke? Planet-planet lain ada ke makhluk? InsyaAllah boleh ada, boleh jadi ada. Kerana takkanlah Allah cipta alam ni besar, tapi hanya manusia je Allah ciptakan. Jadi kita tak tahu apa yang Allah tahu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu tak tahu. Okey. Jadi kita terus ayat ke-10. Wa husila ma fi sudur, dan apa yang tersimpan dalam dada dilahirkan. Maksud ni apa yang tersimpan kat dada kita, apa yang kita hasad sebelum ni, kita simpan, kita mengumpat, kita cakap sembang membawang, sembang kosong, sembang ngutuk orang tu, kita kutuk dalam hati ke, kita cerita kat kawan lain, atau kita pendam, kita geram, kita dendam, itu semua akan dikeluarkan, akan diceritakan di akhirat kelak. Jadi dada kamu pun akan diceritakan, apa yang dalam hati kamu akan diceritakan kepada di padang mahsyar. Apa yang kamu terfikir, apa yang kamu buat di dunia semua akan ditonjolkan macam ada TV screen tunjuk. Jadi waktu tu tak boleh nak sorok-sorok lah. Apa yang kamu buat dalam sembunyi dalam bilik, buat apa dalam bilik air, semua tu akan sayang, jangan risau. Jadi tak boleh nak lari mana. Jadi bila kita nak buat satu benda, kita nak menjaga hubungan hablum minallah, kita kena jaga seluruh perbuatan kita. Kalau kita jaga hablum minannas, kita boleh sorok-sorok dalam rumah, dalam bilik tidur. Kita orang manusia tak nampak, tapi Allah nampak. Itu hablum minallah, kita kena jaga seluruh perbuatan kita. Jadi kalau kita buat maksiat secara senyap-senyap, maka akan digantungkan di akhirat kelak. Melainkan kita bertaubat. Itu kelebihannya bila kita buat sorok-sorok ni, tapi kita bertaubat, kita akan diterima taubat. Tetapi kalau kita tak jaga hablum minannas, itu lagi susah sebenarnya. Bila kita tak jaga hubungan dengan manusia, anda mohon taubat nasuhah macam mana pun, tetap Allah tak terima taubat. Sebab apa? Sebab dosa tu bukan dengan Allah, dosa tu dengan manusia. Kalau manusia tak maafkan, maka Allah tak maafkan juga. Jadi nak mendapatkan kemaafan manusia ni Maha Pengampun ke? Tak. Manusia ni maha pendendam, macam itulah. Tak adalah, manusia ada je yang pemaaf, tapi tak semua. Sebab tu kita kena jaga hablum minannas ni. Yang lagi kita kena jaga betul-betul hablum minannas. Hablum minallah memang kena jaga, tapi Allah dia Maha Pengampun. Kalau kamu bertaubat, betul-betul bertaubat, Allah akan ampunkan licin. Seperti anda lahir
baby, seperti kertas kosong. Tapi kalau manusia, dia tak maafkan sampai akhirat lah. Jumpa dia lagi, mohon cari dia dekat tengah-tengah ramai-ramai orang, daripada masyarakat ramai sempit pula tu. Anda nak cari dia, anda kat Malaysia, dekat Amerika, macam mana nak cari tu? Bukan penuh manusia. Nak redah lautan manusia tu, sempitnya lagi. Saling pijak kaki, peluh lagi. Lepas tu contoh dapat jumpa pula, dah dapat jumpa. Oh, Amir, tolong maafkan aku. Tak nak, dia tak nak maafkan. Macam mana? Penat-penat cari jalan pada Malaysia sampai Amerika, dia tak nak maafkan. Dia tak nak, dia kata. Habis tu, kamu nak apa? Aku nak pahala kau. Aku nak pahala kau. Kita pun, terpaksa bayar pahala kita. Sampai habis pahala kita dah ambil, tu kata, okay, terima kasih. Dia pun pergi. Kemudian kita datang pula kawan kita yang dendam dengan kita. Dia kata, kau duduk tumbuk aku, kau ngumpat aku kan. Bawa sini pahala kau. Pahala kita dah habis dah bagi kat orang ni. Lepas tu kita nak bagi apa kat dia? So dia bagi dosa kat kita. Dia bagi pula dosa. So bila kita timbang kat al-mizan, ambil kau berat dosa, pahala kosong. So tak ada sembang banyak, ambil kau campak dalam neraka. Nak ke macam tu? Jadi kita perlu jaga hablum minan nas ni. Lagi kita kena fokuskan. Kita kena jaga hubungan. Bila kita terlukakan hati seseorang, cepat-cepat minta maaf. Bila kita terguris hati siapa-siapa, terbiadab dengan siapa-siapa, cepat-cepat minta maaf. Kerana kita tak tahu hati orang ni. Kadang-kadang manusia lain-lain. Kadang-kadang tak tentu pasal, tiba-tiba terasa. Jadi sebab tu setiap kali ucapan apa, kita perlu minta maaf. Apa yang baik, contoh saya lepas setiap kali buat live, yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada sendiri. Jadi orang akan, betul lah, buruk datang pada kau. So orang akan terbukalah hati dia maafkan. Walaupun tak cakap aku maafkan kau, tapi kalau dia dah happy, dia dah tenang dengan kita, so dia kira maaf lah. Walaupun tak sebut maaf. Macam kita nak dapat kemaafan daripada orang yang tak nak maafkan kita kan. Cara dia ialah kita rapat dengan dia, kita siasa tolong bantu dia. Jadi dia akan rasa senang dengan kita. Bila rasa senang tu, dia kira maaf lah. Bukannya cara kita senang, maafkan aku, maafkan aku. Memang dia takkan maaf lah kalau kau merayu macam pengemis. Kita nak orang pandang tinggi kita. Kita kena jangan jadi pengemis dekat dia. Sebab manusia ni ego. Bila orang datang mengemis dekat dia, dia pun naik lah hidung dia, meninggi. Okay, ayat terakhir sebelum kita pun dah masuk 8 tuku dah. Okay. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Okay, ayat terakhir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Nah, inilah maksudnya, apa benda yang kamu buat, sekecil zarah pun. Apa maksud zarah? Sekecil zarah tu maksudnya, zarah tu kecil lagi berkuman. Kuman pun dia perbuat berzarah. Kecilnya, dosa kita pun akan ditimbangkan di al-mizan, akan diperkirakan. Jadi itu maksud Allah maha teliti. Dalam surah Al-Zalzalah akan disebut, faman ya'mal mithqala dzarrah la dzarrah. Berat zarah sikit dosa kau akan terima. Kalau dosa tu, kau buat dosa sekecil zarah dengan manusia ni, dia tak nak maafkan, kau akan kena terbakar dengan api neraka kecil zarah lah. Kau ada ingat cerita tentang api muncul dekat bumi ni? Macam mana api boleh muncul dekat bumi ni? Cerita dia, Nabi Adam minta dekat Allah api. Pernah dengar tak cerita ni? Kemudian Allah pun ambil daripada neraka api sekecil zarah. Kemudian suruh malaikat celup dekat air sungai paling sejuk di syurga 70 kali. Kerana apa? Kerana kalau sekecil zarah tu letak kat bumi, meletup alam semesta. Kecil zarah tu. Jadi dah celup 70 kali kat bumi, letak kat bumi pun meletup. Meletus kuat gila. Ada orang kata itulah sejarah munculnya mental di bawah bumi. Jadi saya tak nak cerita banyak tentang benda ni sebab masih dalam kajian atau kehilafan lagi. Jadi maksud daripada maha teliti ni, sekecil zarah pun apa yang kita buat akan dipertimbangkan. Segala apa yang kita buat, semua akan diperkirakan dan akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita buat, Allah maha teliti apa yang kamu buat. Jadi kalau kita nak jaga hubungan dengan Allah, kita kena jaga sekecil-kecil perbuatan kita terhadap Allah. Solat kena jaga. Kalau kita rasa kita solat, tiba-tiba terasa macam ada tersalah sikit Al-Fatihah, kedua kata, alah tak apa kot, mungkin sikit je tu, sikit sangat, Allah tak perasan. Tak ada. Kalau dah salah tu salah je, batal solat. Kalau kita tak betulkan balik, kena betulkan.
Jadi saya dah ajar cara bacaan surah Al-Fatihah yang betul. Ini merupakan rukun qauli. Rukun ni, saya dah jelas. Saya nak jelas lagi. Rukun, 3 rukun qauli, fi'li, qalbi ni merupakan konkret dalam tiang agama kita. Agama Islam ni, tiang dia solat. Jadi kalau nak tertegaknya bangunan, takkan tertegak kalau tiangnya tak ada. Betul. Jadi kalau nak tegaknya bangunan, perlu tiangnya kukuh. Tiang pula nak kuat, perlu ada konkret dalam dia. Konkret tu lah rukun 3 tu. Okay, rukun fi'li dengan rukun qalbi anda dah perfect. Tapi dia punya qauli dia hancur. Bacaan tunggal langgang. Nak kejar main bola sepak, nak kejar main sepak takraw. Nak kejar nak ada hal lain, sibuk. Jadi bacaan pun hancur. Tak fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ataupun baca angin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca solat keluar angin je. Saya nak tanya, makhraj huruf, sifat huruf tu semua angin ke? Sifat. Kan kita belajar makhraj huruf macam mana bunyi ta, bunyi tha. Semua kena keluarkan suara. Yang bunyi angin hanyalah bunyi ha dengan ha bulat. Ha pedas dengan ha bulat. Kalau kita buat semua huruf bunyi keluar angin, tak sah lah. Huruf tu tak kena. Itu merupakan salah jali. Salah jali tak diterima. Salah berat. Maka Al-Fatihah anda salah. Jadi bila Al-Fatihah salah, konkret dah salah, maka tiang tu tak boleh tegak lah. So bila tiang roboh, Islam tu, bangunan Islam tu susah meroboh. Faham tak kaedah? Anda kena faham konsep konkret dalam tiang itu. Itulah bacaan Al-Quran. Jadi bila anda nak perfect bacaan Al-Quran, anda nak perfect tiang konkret anda ni, anda perlu belajar cara membaca Al-Quran. Dengan cara anda belajar kaedah yang senang untuk membaca Al-Quran yang betul. Kaedah yang senang ialah kaedah yang kita nampak sekarang yang senang. Anda malas nak hafal hukum tajwid. Ikhfa ada 15 huruf, malas nak hafal. So anda malas nak betulkan bacaan. Kalau anda malas, anda guna kaedah senang. Jadi kita dah perkenalkan kaedah haraki. Yang mana kaedah haraki ni dia memudahkan orang nak membaca Al-Quran tanpa anda hafal pun benda berdalah tu. Tajwid, huruf-huruf, ikhfa, idgham, semua tu. Dalam kaedah haraki ni, menggunakan Al-Quran ni, anda hanya belajar 6 tajuk je. 6 tajuk sahaja. 6 tajuk yang pertama apa? Yang pertama, panjang pendek. Panjang pendek takkan tak tahu. Kita akan jelas panjang pendek. Panjang pendek yang panjang pendek alif waw ya je. Itu 2 harakat. Yang 6 harakat yang tanda cacing, itu 6 harakat. Itu tajuk pertama. Tajuk kedua dengung. Dengung senang je nak tahu. Kita tengok dalam Al-Quran ni, kita buka Al-Quran ni, yang nun atau tanwin yang warna merah atau hijau, itulah dengung. Tak payah fikir ikhfa atau idgham, tak payah fikir yang tu. Kau fikir tu kan peding, betul tak suka. Nak fikir dengung, ambil yang nun mati atau tanwin yang warna hijau atau merah. Nampak je dengung je. Dengung je tu. Dah. Bacaan yang double. Kalau anda malas nak hafal ikhfa semua tu, itu ikhfa idgham ni perlu juga. Sebab ini merupakan perbahasan ulama'. Ulama' sebenarnya nak membantu. Tapi itu zaman dulu. Nak membantu. Kalau zaman sekarang ni, orang malas nak hafal benda-benda macam tu. Jadi, kita gunakan kaedah yang sedang. Jadi dalam Al-Quran kita dah warnakan mana bahagian perlu dengung. Okey, itu tajuk kedua. Tajuk ketiga tentang huruf yang kita tekankan. Kita gandakan bunyi dia. Kalau dalam tajwid syaddah. Jadi orang malas, apa tu syaddah tu? Bencilah dengar. Kita sebut bahasa Melayu je. Okey, kita sebut bahasa Melayu. Huruf yang kita gandakan. Kita tebalkan bunyi dia. Kita lipat gandakan bunyi dia. Itulah syaddah. Jadi syaddah kita dah warnakan warna merah. Boleh. Kalau anda nak belajar, boleh PM segera. Bubuh nombor telefon kat bawah, insyaAllah saya PM terus. Ataupun kata saya berminat. Ataupun anda share kepada ramai orang untuk kita nak kenalan anda untuk tahu tentang. Mungkin mereka lebih memerlukan. Betul. Mungkin anak Kak Lily, seperti Lokman tu, lebih memerlukan anak-anak kita. Ataupun orang-orang tua yang nak memperbaiki bacaan dia. Boleh kata, boleh PM untuk berminat. Kita akan masukkan dalam satu grup lagi tentang kaedah haraki. InsyaAllah bulan 11 ni ada kelas tentang kaedah haraki ni. Jangan terlepas peluang ni. Kalau tak nak PM saya, pergi PM Haraki HQ. Tapi cakap saya kenal haraki ni daripada Ustaz Farhan. Cik, boleh je lah maksudnya. Terpulang lah nak sebut. Tak, okey. Cuma saya nak bantu anda untuk memperbaiki bacaan anda. Memperbaiki konkret tiang agama tu.
Jangan disebabkan anda malas, anda ego nak belajar tentang bacaan ni, maka agama anda pun runtuh kat akhirat kelak. Dengar ni, orang munafik ialah orang yang mengaku Islam tapi dia tak buat rukun Islam dengan betul. Rukun Islam apa? Mengucap dua kalimah syahadah, semua orang boleh sebut. Kemudian solat. Ni rukun kedua ni. Ini solat ni, orang munafik dia tak buat. Bukan dia tak buat, dia buat tapi dia buat sambil lewa. Buat sambil lewa tu macam mana? Dia bacaan dia hancur. Bacaan dia tunggal langgang. Itulah orang munafik. Orang munafik ni duduk mana? Dengar, orang mukmin, orang Islam dia akan masuk neraka. Kalau dia berdosa, dia akan masuk neraka sekejap dan dia akan masuk syurga sampai habis dosa dia. Orang munafik dia tak akan masuk syurga, dia akan duduk dalam neraka tu, di dasar api neraka tu. Sebab orang munafik ni nama je Islam tapi dia tak buat rukun Islam dengan betul. Kalau kita tak buat rukun Islam dengan betul, anda bukan Islam. Betul? Kalau kita nak betul-betul Islam, kita kena buat 5 rukun tu dengan betul. Antaranya solat. Solat yang pentingnya bacaan dalam solat tu. Bacaan dalam solat tu Al-Quran. Kalau kita punya tajwid semua tak betul, maka bacaan anda tak sah, bacaan anda tak betul. Cara nak baca yang betul dengan join kaedah haraki ni. Ataupun tengok je live saya ni, kita belajar sama-sama. Ataupun anda beli Al-Quran ni. Kita belajar sama-sama. Kalau anda ego tak apalah. Saya bukan kata anda ego, sebenarnya kalau anda tak nak belajar, tak apalah. Terpulang kepada anda seolah-olah kita memilih untuk tak apalah, saya malaslah tegak kat agama saya ni. Alah, biarlah saya rendam dalam api neraka. Biar je. Terpulang. Jadi saya akan buat live pada pukul 7 pagi dan 10 malam tadarus Al-Quran. Jadi anda boleh join sama-sama. Saya akan ajar kaedah waqaf dan ibtidak. Waqaf ibtidak ni okey, tadi saya jelaskan 3 tajuk. Tajuk ketiga tadi apa? Huruf yang kita gandakan. Yang keempat, huruf yang kita patut abaikan. Huruf yang kita patut abaikan dalam Al-Quran ni, kita dah kelabukan dia punya huruf. Jadi anda tak perlu fikir panjang. Kalau kita tengok dalam Al-Quran lain, Al-Quran Arab antaranya, kita tengok Al-Quran Arab ni, dia punya dia punya Al-Quran dia tak ada warna. Jadi anda pun, bagi orang yang tak pernah baca, kalau anda yang pernah baca tak ada masalah. Kalau orang yang tak pernah baca, dia akan terpanjang yang tu, terpendek yang ni. Dia tak tahu mana satu harakat. Sebab dia fikir alif waw ya perlu panjang. Padahal kalau perkataan ulaika, waw tu tak perlu panjang. Waw tu perlu pendek je. Jadi melalui Al-Quran ini anda akan mudah faham. Okey, itu tajuk keempat. Tajuk kelima, huruf yang kita lantunkan. Huruf yang kita lantunkan kalau dalam tajwid namanya qalqalah. Tapi orang benci. Qalqalah ada 3. Qalqalah sughra, kubra dan akbar. Orang benci nak dengar sughra, akbar. Peninglah kepala. Tak payah pening. Huruf yang berdetak itulah qalqalah. Bunyi de, be. Tak payah nak hafal qaf, ta, ba, jim, dal, tak payah. Kalau dah malas serabut sangat. Hafal ingat je benda huruf yang berdetak itulah qalqalah. Itulah huruf yang kita lantunkan bunyi dia. Okey, seterusnya itu tajuk 4. Kelima ialah huruf yang kita yang tadi kelima. Yang keenam ialah huruf yang keenam ialah waqaf dan ibtidak. Waqaf dan ibtidak ialah yang mana yang patut kita berhenti dan yang mana yang kita perlu ulang semula dan ambil semula. Kerana Al-Quran ini tak boleh semua kita main tibai berhenti dan main sambung je tanpa anda faham macam mana bacaan dia, tanpa anda faham penceritaan dia. Jadi kalau kita ni malas nak tengok maksud kadang-kadang sambil lewa. Jadi anda dalam Al-Quran ini kita dah jelaskan mana yang waqaf, mana yang ibtidak. Apa maksud ibtidak? Tempat yang kita berhenti dan kita ambil semula. Maksud ambil semula ni supaya penceritaan kita ni tak tergantung. Al-Quran ni merupakan buku cerita, buku hukum, buku panduan. Jadi anda punya penceritaan tu perlu ada waqaf. Sebab kita ni, nafas kita ni tak panjang. Kalau nafas anda panjang, boleh tahan selama 10 minit, bolehlah habiskan Al-Quran ni, bersambung je bacaan. Tapi nafas kita tak panjang, so sebab tu ada waqaf. Sebab tu Al-Quran kita ada tanda jim. Tapi jim dan tu pun ada yang jauh. Jadi kita dah bantu dekat sini. Waqaf kita buatkan warna merah. Itu tanda anda boleh berhenti dekat situ dan anda tak perlu ulang balik. Anda perlu sambung saja ayat. Tapi ada satu ayat yang kita
ayat itu tak boleh berhenti langsung. Tak boleh berhenti. Jadi, bila anda tak boleh berhenti, sebab apa tak boleh berhenti? Sebab penceritaan dia, bila anda berhenti, akan tergantung di situ. Jadi, bila anda tak cukup nafas, anda boleh berhenti, kami warnakan warna hijau. Bila warna hijau, anda berhenti di hujung hijau, anda perlu ambil balik di belakangnya. Dan kita sambung. Itu maksudnya ibtidak. Supaya cerita itu, kita sempurnakan. Boleh. Jadi, sama-samalah kita dapatkan Al-Quran ini untuk bantu meningkatkan kualiti bacaan anda. Jika anda seorang ustaz atau ustazah atau orang yang dah bacaan yang sangat baik, maka kita yang seorang yang dah perfect ini hendaklah membantu ramai orang yang di luar sana. Kita nampak ramai orang yang masih tak reti membaca Al-Quran dengan baik. Sangat-sangat berdosa seorang yang berilmu tidak membantu orang lain yang tidak berilmu. Orang lain yang tak dapat kehebatan macam kita. Kita kena bantu dia supaya sampai jadi macam kita. Kita berdosa juga di akhirat kelak sebab kita tak bantu dia masuk syurga seperti kita. Kita biarkan orang lain tiang agama dia tak kukuh. Kita biarkan bacaan orang lain tunggang langgang, bacaan dah hancur. Dosa, anda berdosa sebab tak mengajar kepada orang lain apa yang anda dah ada. Itu Itu peranan kita sebenarnya. Jadi cara anda bantu orang lain dengan cara anda mewakafkan Al-Quran ni. Siapa yang berminat mewakaf, tinggalkan nombor telefon ataupun PM WhatsApp dengan segera. Kita bantu ramai orang dengan cara kita wakaf Al-Quran ini. Kita bantu lebih ramai orang kerana ramai orang yang memerlukan Al-Quran ini. Kalau bukan anda, orang lain memerlukan. Boleh. Jadi kita jadi orang yang sentiasa membantu, maka kita akan naik. Kita akan menaikkan nilai diri kita sehingga kita akan menaikkan nilai diri kita dalam kehidupan kita ini bila kita sentiasa membantu orang lain. Jadi Sayyidina Ali pun dah sebut, kehidupan kita ni mestilah hari ni lebih baik dari semalam dan esok lebih baik daripada hari ni. Okey, dah isyak dah. Setakat itu saja pengajian kita, insya-Allah esok kita sambung surah Az-Zalzalah. Okay, jangan lupa live saya pada 10 malam. Tadarus juzuk 1. Kita habiskan juzuk 1 malam ni. Dari muka surat 12 sampai muka surat 21. Okay, setakat itu saja. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.